Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta limpahan kurniaan daripada Allah. Kita bersyukur sebanyak-banyak kesyukuran atas kurniaan dan limpah rahmat yang Allah berikan kepada kita. Dan pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Masjid Ar-Ridwan kerana memberi peluang untuk saya meneruskan pengajian kitab Mishkah Al-Masabih walaupun dalam keadaan kita ni dalam proses PKPB, yang mana masjid dan surau terpaksa ditutup dan aktiviti-aktiviti secara fizikal di masjid terpaksa dihentikan atas arahan Jabatan Agama Islam, atas masih dikatakan sebut tempat kita ni Hulu Langat, tempat saya di Ampang dan sebagainya masih lagi dalam zon merah. Tapi ala kulli hal saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak masjid kerana sudi memberi peluang kepada diri saya menyampaikan ilmu pengetahuan, dan begitu juga memberi peluang kepada masyarakat untuk dapat terus menuntut ilmu dan mengambil barakah daripada majlis ilmu ataupun taman syurga yang disifatkan oleh Nabi SAW pada majlis ilmu tersebut. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masa tempoh yang kita nyatakan di sini iaitu pengajian kitab Mishkah Al-Masabih, iaitu pengajian kitab hadis, yang mana kita mulakan daripada bab wuduk. Kita cerita tentang fadilat wuduk sebelum ini. Jadi insya-Allah seperti biasa pengajian ini berlaku secara online. Tuan-tuan dan puan-puan yang biasa melihat kuliah pada hari ini, maka kalau ada apa kemusykilan ataupun ada apa-apa persoalan, terutama persoalan fiqh ataupun persoalan agama yang mungkin menjadi kemusykilan yang puan-puan ataupun tuan-tuan nak tahulah jawapannya, insya-Allah boleh ajukan soalan dekat bahagian komen. Kalau boleh soalan tu dipinkan supaya saya dapat nampak lah dengan jelas, yang mana kita nampak yang mana benda ini di-highlight kan. Jadi setiap soalan yang diajukan itu saya boleh tengok dan saya boleh hayati dan saya cuba jawab menurut pemahaman dan ilmu saya yang terhad ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sudah bincangkan pelbagai hadis Nabi SAW, yang mana pada pengajian yang lalu kita dah masuk start pada hadis berkaitan dengan antara yang menarik kalau kita boleh bincangkan, ya, hadis yang ke-12 yang kita bincangkan pada yang lalu, iaitu Nabi ceritakan tentang fadilat berwuduk ini. Nabi SAW menyatakan sesiapa yang berwuduk dalam keadaan bersuci maka ditulis untuknya 10 kebaikan. Hadis ke-12 ni ulang gaji sedikitlah bagi mereka yang tak sempat lalu pada pengajian yang lalu. Maka hadis ni menceritakan tentang fadilat kita memperbaharui wuduk. Maksudnya kita dah solat zuhur, dah masuk waktu asar, wuduk masih ada lagi, maka kita disunatkan memperbaharui wuduk, dia dapat pahala. Ini jelas pada hadis yang ke-12. Pada hadis yang ke-13 yang mana menunjukkan bahawa kunci syurga itu, ya, kunci kalau kita nak masuk syurga adalah solat 5 waktu. Ya, yang mana kalau tak ada amalan solat fardu 5 waktu, jangan harap kita nak masuk syurga. Pasal apa? Hadis ni sudah cukup untuk menolak ideologi liberal yang sesat dan menyesatkan, yang mana ramai di antara golongan liberal ni dia kata solat tak wajib. Ada sampai golongan liberal yang sampai kata-katanya itu boleh membawa kepada kekufuran.
Dia kata solat ni sebenarnya tak wujud di dalam agama. Ada yang mengatakan solat itu dah tak ada lagi dah, dia kata. Ada yang ringan sedikit lah yang sebut, dia kata bahawa solat ini sebenarnya dah tak wajib lagi. Macam tu. Ya, ataupun solat ini bukan satu paksaan. Jadi tak adalah sampai jatuh kafir. Tapi yang kata solat itu tak wujud sebenarnya dalam syariat Islam, itu perkataan jelas yang boleh membatalkan keimanan. Maka dia kata, orang liberal ni, dia kata walaupun saya tak solat 5 waktu, tapi saya boleh masuk syurga dengan amalan-amalan soleh yang lain. Tapi hadis yang ke-13 ini, yang mana jelas disebutkan oleh Nabi SAW, solat fardu 5 waktu itu adalah kunci. Kunci. Dia tak gunalah kalau kita ada kereta besar ke, kalau kita ada job besar ke, tapi nak masuk rumah tak ada kunci, tak boleh masuk rumah. Jadi kunci syurga tu, orang kata kalau tak sembahyang boleh masuk syurga, itu adalah satu tempelan pemikiran yang tak tepat sama sekali, iaitu bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Maka nak salat 5 waktu, ya pastikan kita jaga. Kalau kita nak masuk syurga, pastikan kita menjaga salat 5 waktu kita. Dan begitu juga analogi disebutkan oleh Nabi SAW, wa miftahus salati at-tahur, iaitu kunci salat itu adalah bersuci. Maksudnya Nabi nak ceritakan kalau tak ada salat 5 waktu tak boleh masuk syurga. Begitu juga kalau salat ini, kalau tak ada wudu, maka tak sah salat kita. Nampak satu perumpamaan yang dibawakan oleh Nabi SAW. Ya. Baik, hadis yang ke-14, hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala, yang mana disebutkan dalam hadis ini cerita tentang kesan orang yang wudu yang tidak sempurna. Nabi SAW pada hadis 14 ni, saya ulang kaji balik sedikit, yang mana ketika Nabi SAW sedang mendirikan salat subuh, tiba-tiba Nabi membaca surah Ar-Rum, salah satu daripada 114 surah di dalam Al-Quran. Nabi tersadung, Nabi tersekat baca. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu, na'budu, tersekat, nak sambung tu terlepas tu macam tersadung, tersekat, tak ada, lupa, tapi tersedekat sedikit. Ya, selepas selesai mengerjakan solat, maka Nabi SAW, ya, mengapa ada di antara jemaah ni yang tidak memperelokkan ketika berwuduk? Kenapa berwuduk tak sempurna? Ya, sesungguhnya mereka yang wuduk tak sempurna itu ada dalam kalangan jemaah yang mana wuduk yang tak sempurna menyebabkan dia mengganggu imam untuk membaca solat dan membaca dalam bacaan itu sendiri. Itu keberkatan. Maksudnya, ini menunjukkan bahawa di dalam solat ini berjemaah yang memerlukan kerja jama'i, kerja sama di antara semua jemaah itu sendiri. Ada di kalangan jemaah yang memang sempurna, tak sempurna wuduknya, maka dia memberi kesan kepada orang lain yang khusyuk, tak khusyuk pada solatnya, dan begitu juga bacaannya terganggu. Sehingga kan dalam hadis ini disebutkan bahawa ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW yang mana wuduknya tak sempurna. Dan hadis ni menyatakan bahawa disebabkan ada jemaah yang wuduknya tidak sempurna, maka ia menyebabkan Nabi terganggu ketika membaca Al-Quran di dalam salat. Bayangkan. Dan ulama menyatakan bahawa di sini, kalaulah dalam jemaah itu ada yang wuduknya tidak sempurna, maka dia boleh mengganggu imam dalam konsentrasi membaca. Tetapi ulama kata itu kepada imam, apatah lagi kepada diri sendiri. Sebab itu kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, dia kata antara rahsia solat yang khusyuk, ya, rahsia seseorang yang ingin menghadirkan diri ataupun khusyuk ketika solat ialah iaitu wuduk yang sempurna. Kalau kita tak sempurna wuduk kita, maka insya-Allah, ya, Allah akan tarik keberkatan dan menyebabkan solat kita tu memikirkan tentang duniawi. Ya, kita akan menyebabkan kita ini tidak khusyuk pada solat. Maksudnya kesan wuduk ni terhadap solat sangat besar. Sampai kan dalam hadis 14 ni, ada jemaah yang wuduk tak sempurna, dia mengganggu imam. Berkatnya tu, kurang berkat dalam jemaah tu. Ya, apatah lagi kalau orang yang wuduk tak sempurna, lagilah dia memberi kesan kepada diri sendiri. Boleh memberi kesan pada orang lain, apatah diri sendiri, lagi besar kesannya.
Jadi ini disebutkan bahawa pentingnya wuduk yang sempurna ini, maka kita dah bincangkan tentang apakah yang dimaksudkan dengan wuduk yang sempurna, iaitu ulama ada bahaskan maksudnya wuduk yang sempurna iaitu sifat wuduk itu mesti sempurna. Yang pertama, wuduk yang sempurna definisinya adalah dari segi sudut rukun dan syaratnya mesti sempurna. Kalau ada yang berwuduk syarat-syarat sah wuduknya tak sempurna, maka tak sempurna, maka tak sah wuduknya. Dan kedua, kesempurnaan wuduk itu bergantung kepada kesempurnaan rukun-rukun wuduk. Ya. Maka disebutkan tentang kesempurnaan rukun-rukun wuduk ini, kalau salah satu rukunnya tak sempurna, maka wuduknya tidak sah. Maka apatah lagi untuk sempurna. Dan ketiga, yang dimaksudkan dengan kesempurnaan wuduk ini maksudnya iaitu melakukan sunat-sunat wuduk, iaitu menghidupkan amalan-amalan sunat di dalam wuduk, iaitu wuduk itu mengikut cara wuduk Nabi SAW, bukan wuduk yang acuh dan tak acuh. Ada orang wuduk asal boleh saja, ya, asal boleh saja yang tanpa sikap berhati-hati. Sedangkan ada hadis Nabi SAW memberi amaran kepada para sahabat. Ya, mana Nabi SAW satu hari pernah melihat sekumpulan sahabat mereka berwuduk terlalu cepat. Ya, sehingga kan acuh tak acuh. Maksudnya mereka tak serius dan tidak berhati-hati ketika berwuduk. Maksudnya tidak sempurna lah. Maka Nabi nampak ada bahagian kakinya yang tak kena wuduk, iaitu tumit kaki mereka tak kena wuduk sebab sifat acuh tak acuh ketika mereka berwuduk. Maka Nabi menegur, apa kata Nabi? Nabi sebut, wailul lil aqabi minan nar. Nabi kata, celakalah tumit-tumit kaki yang akan dibakar oleh api neraka. Kerana apa? Sebab tumit-tumit mereka tidak disentuh dengan air wuduk. Nampak tu? Bukan saja tidak sempurna wuduknya, bahkan dekat akhirat nanti anggota yang tak kena air wuduk disebabkan kelalaian kita, tak berhati-hati ketika wuduk, maka anggota yang tak kena air itulah yang akan dibakar oleh api neraka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan keempat iaitu kesempurnaan wuduk, kata ulama, meninggalkan makruh-makruh di dalam wuduk. Ya. Jadi nak tahu sunat-sunat wuduk, nak tahu makruh-makruh wuduk, disarankan buka kitab-kitab fiqh mazhab Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Buka kitab-kitab fiqh Syafi'i macam-macam lah. Buka fiqh manhaji lagi senang. Ya, ataupun buka mana-mana kitab yang muktabar yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Buka bab sunat-sunat wuduk, ada senaraikan. Itu kalau kita dapat penuhi sunat-sunat wuduk, kita menuju ke arah kesempurnaan wuduk itu sendiri. Dan tambahan lagi, kalau kita nak tahu makruh di dalam wuduk juga tersenarai di dalam kitab-kitab fiqh Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Boleh kita buka dan kita tinggalkan. Antara makruh yang paling besar iaitu membazir ketika wuduk. Ya. Jadi kalau kita nak wuduk sempurna, jangan banyak gunakan air. InsyaAllah nanti lepas PKPB dekat Masjid Ulu Kelang, saya akan tunjukkan praktikal wuduk cara Nabi, yang mana wuduk cara Nabi ini termaktub di dalam hadis Nabi SAW, juga yang disenaraikan dalam kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yang mana kita lihat macam-macam yang patut kita ambil manfaat. Yang mana wuduk sekarang kita ni bukan tak sah, tetap sah, tapi ada di kalangan kita wuduk yang kurang sempurna. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita lihat dari segi sini apa yang kita dah ulang kaji bab hadis yang ke-14. Jadi kita dah bincang juga bab wajib-wajib wuduk. Wajib-wajib wuduk ni maksudnya ini syarat sah wuduk. Maksudnya perkara yang seseorang itu mesti melakukan wuduk itu untuk memenuhi ruangan ataupun kewajipan seorang Muslim yang bersuci. Baik, kita masuk hadis sekian banyak kita dah bincang dah, ya, hadis yang mana jelas Nabi SAW sebut, ya, solat seseorang itu tidak diterima apabila dia berhadas sehinggalah dia berwuduk. Ini syarat sah solat. Ya, dan apa-apa ibadah yang memerlukan wuduk seperti tawaf dan sebagainya. Kalau kita pergi umrah, kalau kita pergi haji, kita akan tawaf. Tawaf tu mestilah berwuduk. Kalau tanpa wuduk, makanya tidak sah menurut mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya, manakala sa'i wajib ke berwuduk, sa'i tak wajib berwuduk. Begitu juga tahallul kena berwuduk tidak. Begitu juga ketika mana kita berwukuf di Arafah, bermalam di Mina,
ketika jamrah adakah wajib berwuduk? Tidak disunatkan berwuduk. Ya. Maka disebutkan sini Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima solat dan juga tidak menerima tawaf, iaitu solat itu tidak sah bagi mereka yang berhadas, iaitu yang terbatal wuduknya. Maka apabila terbatal wuduknya, dia mengerjakan solat ataupun dia mengerjakan tawaf, maka solatnya tidak sah dan tawafnya tidak sah sehinggalah dia berwuduk. Ini disebutkan pada hadis yang lalu bahawa inilah yang dinyatakan dalam hadis Nabi SAW, iaitu kita lihat pada hadis 13, miftahus salati at-tuhur. Kunci kepada solat itu adalah bersuci. Maksudnya kunci untuk diterima solat kita mestilah dengan bersuci. Kalau tidak, Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali tidak akan menerima solat kita. Dan hadis yang terakhir kita bincangkan pada pengajian yang lalu, iaitu hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang mana Nabi SAW menyebut solat tanpa bersuci tidak diterima, iaitu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga sedekah dari harta yang haram, iaitu Allah juga tidak menerima sedekah dari harta yang haram. Ya, tuan-tuan, ini bagus yang mendengar kuliah ni kita berperanan untuk berdakwah kepada masyarakat. Ya, berdakwah pada masyarakat macam mana? Ada yang salah faham, dia kata sesiapa yang makan duit haram maka nak bersihkan hartanya, maka dia kena sedekah. Itu bukan. Ya, dia persoalan di sini, tuan-tuan, ada orang dia makan rasuah, ada orang dia makan haram, ada orang dia mencuri. Dia kata tak apa, duit ni haram tapi aku nak bersihkan dia, aku bayar sedekah, aku bayar zakat. No, ini bukan maksud hadis Nabi SAW. Maksudnya, tuan-tuan, dalam hadis ni solat tidak diterima tanpa wuduk. Begitu juga Allah tidak menerima sedekah daripada harta yang haram. Orang yang mencuri, sengaja mencuri, maka dia sedekah konon niat untuk mensucikan hartanya, sama sekali tidak akan diterima oleh hartanya, dan sama sekali tidak akan Allah bagi ganjaran. Pasal apa? Sebab dia bersedekah dengan harta yang haram. Yang mana harta yang haram itu, kalau dia mencuri, tak lain tak bukan dia kena pulangkan balik kepada tuannya. Kalau harta itu dirampas, maka harta itulah cara bertaubat, tak lain tak bukan pertama sekali mestilah dia pulangkan duit itu kepada pemiliknya yang asal. Tak boleh dibersihkan dengan zakat. Yang mana disebutkan kalau harta itu kita nak bersihkan dengan harta yang kotor, yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, yang disebutkan dalam agama, harta yang kotor itu dibersihkan dengan zakat. Iaitu kalau kita bekerja, kalau kita berniaga, dalam gaji kita tu ada bercampur dengan harta-harta syubhah. Contoh kerja kerajaan. Kerja kerajaan ada tak sumber haram? Kita tak nak kena akur lah. Memang dalam kerajaan kita tu memang ada sumber haram. Contohnya apa? Cukai rokok, cukai arak. Betul tak? Jangan nak bohong. Bukan kita tak nak terima, memang ada. Cukai orang yang menternak babi ke, mungkin ada cukai dia. Jadi itu sumber yang haram. So duit tu kita tak tahu yang kita ni dapat gaji. Orang yang bekerja sebagai sektor awam ni, dia tak tahu gaji dia tu adakah bercampur dengan cukai babi, cukai arak ke yang dia makan tu. Jadi nak bersihkan harta tu, nak bersihkan hartanya dengan bayar zakat. Itu betul. Itu konsep betul. Macam orang berniaga, saya jual barang saya jual goreng pisang. Ya, yang datang beli goreng pisang tu perompak, pencuri, ya, yang berniaga haram, yang scammer, dia duit berjuta-juta tapi keluarkan duit. Mungkin duit tu duit scammer ke, duit dia jual haram ke, duit rasuah ke, maka saya dapat harta yang syubhah. Ya, ada kekotoran kat situ. Maka macam mana nak bersihkan? Dibersihkan dengan zakat. Jadi barulah berkat. Selagi mana harta itu tidak dibersihkan, maka itu kita akan terus berdosa. Pasal apa? Kita tak bagi hak kepada fakir miskin ataupun asnaf yang wajib mereka mendapat hak ke atas harta kita. Dan kedua, harta kita sentiasa kotor, maka tak berkat. Itu yang tak berkat, tak cukup je gaji tu. Itu yang beli komputer kejap-kejap rosak, beli washing machine 3 bulan dah rosak, kereta masalah. Dia berkat tak ada. Ini bagi makan pada anak bini kurang menjadi dan sebagainya. Maka ini faktor-faktor yang menyebabkan harta kita tak berkat. Tapi kalau sengaja dia mencuri, dia ambil duit tu, tak apa, mencuri tak apa, kita bersihkan zakat, itu tak betul. Allah tidak akan terima dan Allah tidak akan sucikan hartanya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada persoalan, ada orang ni dia bertanya pada saya dalam WhatsApp, ya, sebelum kita masuk hadis baru, ada persoalan fiqh yang bagus untuk kita bincangkan. Yang bertanya, dia kata, Ustaz, saya ni beli rumah dengan cara yang haram. Saya menjual benda-benda yang haram, kemudian saya beli rumah.
Sekarang ni saya bertaubat. Apa apa jalan terbaik untuk saya lepaskan daripada dosa ini? Adakah rumah tu patut saya jual dan harta itu saya sedekahkan macam mana? Apa solusinya? Ataupun saya tak boleh duduk kat rumah tu? Ya, ataupun adakah rumah tu kena robohkan ke sebab hasil daripada haram? Baik, kat sini alhamdulillah, pertama sekali saya cakap dengan dia, tahniah pasal mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata orang ni tak ramai. Orang yang buat dosa tapi tak ramai dapat hidayah. Tapi orang buat dosa dapat hidayah ni, ya Allah, nikmat yang paling besar. Maksudnya Allah sayangkan dia. Allah nakkan dia selamat dunia dan akhirat. Apatah lagi dekat akhirat, Allah nakkan dia masuk syurga. Maka saya kata Islam itu tidak menyusahkan. Rumah itu perlu didiami, dah milik hak awak. Ya, tapi macam mana nak bersihkan rumah awak tu, harta dan dosa awak? Pertama, kena taubat nasuha. Kena taubat nasuha. Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan dinukilkan juga oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, yang mana disebutkan bahawa bagaimana cara orang yang sudah involve dengan benda haram, beli harta haram, beli aset daripada barang yang haram, ya. So macam mana nak berlepas daripada dosa-dosa yang sedangkan dia dah terbeli dah. Takkan nak robohkan rumah tu, takkan nak pecahkan rumah tu, takkan nak bagi free-free kat rumah tu. Jadi nak tinggal mana? Nampak tak? Jadi adakah Islam kata tak boleh duduk bagi rumah ke orang lain? Tak boleh juga. Habis nak tinggal mana anak bini? Kereta kena bagi orang lain. Tak boleh juga. Jadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala sebutkan cara bagaimana orang yang macam ni ingin bertaubat. Pertama sekali dia kena taubat nasuha. Sebab apa? Makan duit haram, makan benda yang haram adalah dosa besar. Mencuri adalah dosa besar. Makan rasuah dosa besar. Ya, meniaga benda yang haram dosa besar. So dia kena taubat nasuha. Ya. Baik. Jadi bila dia taubat nasuha tu, Imam Ghazali kata kalau duit yang dia beli rumah tu dengan hasil mencuri, dia wajib mencari duit amount rumah tu. Katakanlah rumah tu 400,000. Dia kena cari 400,000, dia kena pulangkan balik kepada tuannya. Whatever sekalipun, buat pinjaman bank ke, bayar ansuran ke, ataupun jual rumah tu pun boleh juga. Kalau dia ada option lain, dah tak apa, saya boleh jual rumah ni, saya akan pulangkan balik duitnya kepada tuannya. Yang lain, saya nak duduk mana, saya boleh menyewa kat rumah. Ataupun saya menumpang kat rumah mak mertua saya. Okey, fine, itu lagi bagus. Tak membebankan, betul tak? Ya, tapi kalau sayangkan rumah tu, tak perlu jual. Cuma perlu dia cari amount ataupun duit, harga yang diambil daripada yang mangsa curian itu, maka dia kena wajib pulangkan. Itu yang pertama. Dan kedua, kalau dia bukan mencuri tapi harta hasil daripada rasuah. Rasuah, katakanlah dia dapat rasuah 500,000, so dia beli rumah. SPRM tak dapat tangkap, dia bernasib baiklah dalam hal ni. So macam mana nak bertaubat? Sama juga konsepnya. Duit 500,000 tu dia kena cari, dia sedekahkan ataupun dia serahkan dekat Baitul Mal. Tapi nak lepas macam tu tak ada. Taubat nasuha tak habis macam tu saja. Ya, dia kena pastikan bahawa bagaimana nak bersihkan dirinya daripada harta yang haram. Katakanlah rumah tu 500,000, dia kena cari amount 500,000 itu untuk diberikan ke Baitul Mal. Dan Baitul Mal akan menguruskan wang-wang haram itu untuk masalihul ammah. Itu untuk kepentingan masyarakat umum. Contoh buat jalan raya ke, buat tandas ke, buat sekolah ke, buat apa-apalah untuk kegunaan masyarakat umum, buat bus stop ke, ataupun buat rumah persinggahan. Itu cara-caranya. Jadi dalam Islam dia mengatakan bahawa kalau kita dah involve dengan benda yang haram, makan saham haram ke, makan riba ke, macam mana kita nak bersihkan harta kita? Macam tu, kalau kita dah bertaubat, cari amount yang haram tu. So amount yang haram tu kita cari, kita bayar dekat Baitul Mal. Baitul Mal akan uruskan wang-wang haram ini untuk kepentingan umum masyarakat. Ya, jadi ini salah satu cara untuk kita membersihkan. Tapi untuk berlepas diri tak boleh juga. Tapi bagaimana kalau dia dah beli rumah, dia tak ada duit nak bayar? Nak buat pinjaman bank dalam musim PKPB ni tak ada. Susah, ya. Buat pertama kali, Imam Ghazali kata dia bertaubat dahulu. Ya, kalau tak ada duit, dia tak perlu nak keluar duit bagi dekat Baitul Mal. Tapi dalam masa yang sama dia kena usaha cari duit. Cari duit, ya. Bila dah cukup duit, walaupun ambil masa 10 tahun, walaupun ambil masa 20 tahun, 30, tak apa. Kena usahakan juga.
Bila dah cukup duit, ataupun dia bagi dekat Baitul Mal, ataupun dia kumpul duit sikit-sikit, dia bagi sedikit demi sedikit kepada Baitul Mal untuk membersihkan harta. Bak kata orang kata tak sempat lagi bersihkan ataupun pulangkan balik harta-harta yang haram itu, dia meninggal dunia. Tak sempat nak fulfill semua itu dibayar dengan sempurnanya. Maka di sini tidak dikira jatuh haram ataupun berdosa, sebab apa, dia sudah berusaha. Cuma tak sempat. Ingat izin Allah, tak sempat untuk dia memenuhinya, maka usaha tu ada. Yang berdosa kalau tak ada usaha langsung. Ini tak boleh. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada soalan boleh ajukan soalan dekat sini, insya-Allah kalau sempat saya jawab. Jadi kita akan teruskan pada hadis yang ke-17. Kita akan terus hadis yang ke-17, yang mana ini bab masih lagi bercerita tentang bab wuduk. Ya. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kita baca hadis yang ke-17. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid darain. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madza'an fakuntu astahyi an as'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam limakan ibnatihi فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ متفق عليه. Baik, Sayyidina Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu berkata, ya, aku seorang lelaki yang sering keluar air mazi, dan aku malu untuk bertanya Nabi SAW kerana kedudukan anak perempuan baginda SAW. Kemudian aku memerintahkan Al-Miqdad radhiyallahu anhu, lalu beliau bertanya, maka baginda SAW pun bersabda, hendaklah dia membasuh kemaluannya dan berwuduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, hadis ke-17 ni masih lagi berlegar dalam isu bab wuduk juga, bab taharah. Kali ini cerita riwayat daripada seorang sahabat Nabi SAW, iaitu sepupu baginda, menantu baginda SAW, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku ni seorang lelaki yang sering keluar air mazi, dan aku malu untuk bertanya kerana kedudukan anak perempuan baginda SAW. Baik, air yang keluar daripada kemaluan kita ni, sama ada lelaki ataupun perempuan, bahagian kubul yang bahagian depan tu ada 3 jenis air. Ya, pertama air kencing. Ini air najis lah, kita dah banyak minum air maka dibuangkan air tu. Kedua air mani. Ada 4. Kedua air mani. Air mani ni iaitu gelojak nafsu syahwat klimaks. Dah sampai klimaks maka dia keluar air mani. Ya. Dan ketiga air mazi. Air mazi ni dia tak klimaks tapi rasa bersyahwat keluar air mazi. Ya. Beza air mani dengan air mazi rupa bentuk dia. Kalau dari segi sudut sifatnya, air mani ni dia pekat dan likat. Manakala air mazi ni dia cair macam air kencing juga. Cuma cara beza kedua iaitu air mani tu klimaks. Ya. Klimaks itu biasalah, orang dewasa faham lah maksud ni. Dan air mazi dia tak klimaks, dia rasa bersyahwat sikit je keluar air mazi. Dan keempat air wadi. Air wadi dia air penat. Orang yang dah penat sangat, dah terlalu penat, maka tiba-tiba rasa meleleh air. Itu air wadi. Baik, di sini disebutkan tentang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Dia kata bahawa air mazi ni aku selalu sangat keluar air mani. Dan dia malu nak bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Malu nak tanya. Maksudnya dia nak tanya apakah hukum air mazi ni? Adakah air mazi ni hukumnya sama seperti air mani? Ya. Adakah kalau air mazi ni keluar, adakah aku wajib mandi? Ya. Jadi dia nak tanya Nabi. Dia ada persoalan, dia tak tahu, dia nak tanya pada Nabi SAW. Baik. Jadi dia tak tahu jawapan. Tapi bila dia nak tanya, iaitu Sayyidina Ali nak tanya kepada Nabi SAW, dia segan. Pasal apa? Kedudukan dia sebagai menantu Rasulullah SAW. Isterinya yang tercinta itu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, iaitu anak perempuan baginda SAW. Baik, kenapa dia segan? Dia segan sebab apabila melibatkan air mazi ni, maksudnya mungkin dia bersenggama, dia sedang bermesra dengan isterinya. Ya. Jadi Sayyidina Ali ni, bila duduk rumah, ya, bak kata orang, kita dapat bayangkanlah macam kita suami isteri dan sebagainya, bila bermesra-mesra dengan isteri itu, yalah tak ada sampai klimaks, dia tak sampai melakukan hubungan kelamin, tapi dia buat hubungan mesra, sentuh-sentuh sikit, maka keluar air mazi. So,
dia segan nak cerita, takut bila dia ceritakan pada Nabi SAW, Nabi terbayang dia duduk membesar dengan puteri baginda SAW. Jadi disebabkan dia rasa malu dan nak tanya macam tu, maka dia perintahkan sahabat baik dia. Siapa sahabat baiknya? Al-Miqdad radhiyallahu anhu, seorang sahabat agung namanya Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu. Ya, tengok tu Al-Miqdad. Ya, tuan-tuan kalau ada anak atau cucu puan-puan nama Al-Miqdad sedap ni. Nama siapa cucu? Muhammad Al-Miqdad. Kan sedap, seorang sahabat agung. Ya, dia ni sahabat baik Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang mana Sayyidina Ali minta tolong pada dia. Wahai Miqdad, aku ni kesahlah, tak tahu hukum hakam ni, tapi aku nak tanya Nabi, aku segan. Kau boleh tak tolong tanya pada Nabi SAW, apakah hukum air mazi? Kalau keluar air mazi itu, adakah wajib mandi ataupun hanya cukup berwuduk? Maka Miqdad pun faham, dia nak tolong bantu sahabat baiknya, maka dia pun bertemu dengan Nabi SAW, lalu bertanya, wahai Rasulullah, apakah hukum air mazi ni? Air mazi ni keluar ni, adakah kita hanya berwuduk saja ke? Adakah dia bernajis atau tidak? Adakah keluar air mazi ni tak payah mandi wajib atau kena mandi wajib? Maka apa kata Nabi SAW? Hendaklah dia membasuh kemaluannya dan berwudu. Ya. Maka jelas jawapan Nabi ni, Nabi menjelaskan bahawa air mazi ni hukumnya tak sama seperti air mani. Berbeza. Ya. Air mani kena mandi wajib, manakala mazi hukumnya sama seperti air kencing, hanya sekadar membasuh kemaluan dan berwuduk kemudian solat. Tapi kalau keluar air mani, dia tak boleh berwuduk saja. Dia kena mandi wajib, dah meratakan air pada seluruh badan, kemudian baru dia solat. Baru sah. Kalau selagi mana tak mandi, maka tak sah solatnya, itu disebabkan dia berhadas besar. Manakala air mazi, kalau keluar air mazi, tak wajib mandi. Dia hanya sekadar membasuh kemaluan dan berwuduk dan sah solatnya. Jadi, jawapan itu menjelaskan bahawa menyatakan tentang kedudukan air mazi ini sama seperti air kencing. Bagaimana dengan air wadi? Air wadi hukumnya pun sama juga. Hukumnya, dia tidak dikira sebagai air mani. Pun sama juga. Dan berdasarkan hadis ini, Nabi kata hendaklah dia membasuh kemaluannya. So, ulama kata berdasarkan hadis ini sebagai dalil menyatakan bahawa air mazi dan air wadi hukumnya najis. Kalau kita kata air mazi, kan air mazi keluar, ustaz, terkena pada pakaian saya. Boleh tak saya solat dengan pakaian yang terkena air mazi? Hukumnya tak boleh. Sebab apa? Air mazi hukumnya najis. Ya. Dan tidak boleh dimakan, tak boleh kena pada pakaian. Kalau kena pada pakaian, wajib basuh dulu ataupun tukar pakaian lain, barulah solat. Ya. Kalau dia tak bernajis, kenapa Nabi SAW suruh dia basuh? Sebab dia bernajislah, Nabi SAW suruh Sayyidina Ali membasuh kemaluannya. Ini menunjukkan bahawa air mani itu adalah bernajis. Dan Nabi kata hendaklah dia berwuduk, dan menunjukkan bahawa keluar air mazi tidak sama seperti air mani. Air mani wajib mandi, manakala berwuduk tak wajib. Air mazi tak wajib mandi, hanya wajib berwuduk kalau hendak mengerjakan ibadah solat ataupun ibadah-ibadah yang mewajibkan wuduk itu sendiri. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang ke-17, kita masuk hadis yang ke-18. Ya, kita masuk hadis yang ke-18. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه فأخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم rahimahullahu ta'ala. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang mendapati sesuatu dalam perutnya, lalu dia muskil sama ada ia keluar atau tidak, maka jangan sesekali dia keluar dari masjid sehingga dia mendengar bunyi, yakni kentut atau menghidu bau. Baik, hadis ni cerita pasal apa? Cerita kalau orang yang batal wuduk, dia kena berwuduk. Ya. Jadi kalau dia nak solat lah. Dan hadis ni kalau kita nak lihatkan dari segi sudut ringkasannya, Abu Hurairah menceritakan Nabi pesan kepada kita semua,
Ya, kalau tengah solat tiba-tiba dia rasa macam ada angin kat perut dia. Dan dia muskil sama ada angin tu keluar atau tidak. Kan ada orang kata, "Ustaz, kadang-kadang bila saya solat tu rasa macam terkentut lah, tapi tak pasti pula." Lebih-lebih lagi ketika mana saya sujud tu rasa macam, keluar tak keluar angin ni. Ya, dia tak pasti. Jadi adakah batal wuduknya? Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kata bahawa kalau kita muskil sama ada angin tu keluar atau tidak, dalam arti kata was-was, maka jangan sesekali dia keluar dari masjid sehingga dia mendengar bunyi kentut atau menghidu bahunya. Nabi kata kalau sekadar muskil, tak pasti angin tu keluar atau tidak, Nabi kata tak payah batalkan solat, tak payah pergi wuduk sekali lagi. Nabi kata kalau yang dikira batalnya wuduk ataupun kamu terpaksa berhentikan solat kalau betul-betul terkentut, terbukti, nyata. Nyata macam mana? Terdengar bunyi dia, prot, ya, segan orang sebelah, alamak orang dengar kentut bunyi dia, ataupun menghidu bau dia. Kita kentut, kadang-kadang kentut tu tak berbau tapi dia terhidu bau dia. Nampak? Ataupun satu bukti lagi, yajidarihan, maksudnya kita rasa angin tu keluar. Kita tahu tak beza angin yang kentut, kita tahu bila angin tu keluar rasa lega semacam. Nampak? Jadi kalau sekadar kalau kita muskil, batal tak batal, maka tak wajib berwuduk, tak perlu kita nak batalkan solat, nak tinggalkan solat, kita berwuduk. Sedangkan itu was-was sahaja. Jadi hadis ni jelas, Nabi SAW mengatakan was-was tidak membatalkan ibadat. Nampak tu? Ada orang dia berwuduk, lepas berwuduk dia nak masuk pintu, dia keluar balik, berwuduk sekali lagi, 2-3 kali. Ada kawan saya cerita, imam dia tu sampai kena pecat. Orang kampung, ada imam kampung, sampai jemaah kata tak boleh nak lantik dia jadi imam. Pasal apa? Dia punya was-was terlalu kuat. Sebelum nak pergi sembahyang tu, dia akan berwuduk 3-4 kali. Nampak tu? Jadi lama jemaah nak tunggu. Dan satu lagi, bila nak sembahyang, dia punya takbir tu, ya Allah, sampai ada Allahu Akbar, batal balik. Dia was-was terlalu kuat. Maka orang macam ni memang sangat tak sesuai untuk menjadi imam. Dia akan menyusahkan masyarakat ataupun jemaah ketika itu. Maka dalam hadis hal ini, kalau orang yang terlalu was-was, tak perlu takut. Batal tak betul? Macam kentut lah. Rasa-rasa macam keluar angin. Tapi tak pastilah. Tak batal wuduk, jangan takut. Pasal apa? Nabi SAW sebut macam tu. Dan ini jelas dalam hadis Nabi SAW. Begitu juga dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i. Kitab Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, apa-apalah kitab, sebutlah kitab apa sekalipun, jelas hadis ini menunjukkan bahawa was-was tidak membatalkan wuduk. Nampak tu? Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, macam kita solat, kalau kita Allahu Akbar, kita was-was, rakaat pertama tadi baca Fatihah ke tidak? Ya. Kita tak pasti, batal tak solat, tak payah batalkan solat. Pasal apa? Kita tambah saja rukun, tambah saja rakaat. Pasal apa? Rakaat yang kita was-was sama ada baca Fatihah ataupun tidak, maka burn lah. Rakaat pertama tu tidak dikira. Maka rakaat yang sekarang tu jadi rakaat pertama. Ya. So kita tambah sajalah, tak perlu batalkan solat. Ya, kita tambah satu rakaat. Pasal apa? Untuk gantikan rakaat yang lepas kita tak baca Fatihah. Ya, itu displaynya. Walhasil, was-was sama sekali tidak membatalkan ibadah. Pasal apa? Sebab Islam bertunjangkan atas bukti, bukan was-was. Kalau kita masuk mahkamah pun, rasa-rasanya saya nampak, rasa-rasa tak boleh. Tapi adakah awak nampak dia? Tanya hakim. Ya, saya nampak dia. Betul, itulah dia. Saya melihat dia dalam jarak 5 meter. Saya kenal muka dia. Janggut dia tang mana. Hidungnya pesek, bukan mancung. Saya tahu. Badan dia macam tu. Tinggi dia macam mana. Itu pasti. Maka itu bukti untuk sabitkan kesalahan. Tetapi jikalau kita tak pasti, tak boleh menjadikan bukti. Sama juga dalam Islam. Kalau was-was, kalau tak pasti, maka hukumnya tidak boleh dijadikan sandaran. Contoh, ada orang tanya saya, Ustaz, boleh tak saya ni nak sembahyang atas jalan raya, dekat tempat parking. Ya, musim PKPB ni, masjid surau tutup. Surau dekat Petronas pun tutup. Tak boleh masuk. Ya. Tapi kalau shopping-shopping boleh juga. Shopping komplek boleh pula. Tapi surau shopping komplek kena tutup. Tu dia. Nak shopping boleh, pergi masuk Tesco boleh, tapi surau Tesco tutup. Itu dia. Ya, PKPB ni
Yang teruk jadi mangsa masjid dan surau, tuan-tuan. Yang lain tak jadi mangsa sangat. Kesian. Ya, habis masjid. Kutipan duit pun tak ada. Nak bayar api, nak bayar air, bayar gaji imam, bayar gaji siap dan sebagainya. Saya tak apalah, tak bayar token, tak apa, tak ada masalah. InsyaAllah ada ustaz-ustaz yang hidup full time, yang memang gaji tak ada, hanya mengharapkan sagu hati ceramah saja. Ya, nak kerja zaman sekarang ni bukan senang. Ya, tapi tak apalah, kita tak nak cerita pasal tu. Jadi boleh tak kalau saya nak sembahyang, sejadah tak ada, kotak surat khabar pun tak ada, boleh tak saya sembahyang di atas jalan raya tanpa lapik? Kata Islam menyatakan selagi mana tempat kita nak solat tu, lantai tu tidak terbukti ada najis, maka hukumnya kekal suci. Kita nampakkan jalan raya atas lantai tu, kalau tak nampak tanda najis apa? Tak ada nampak warna najis, ataupun tak ada jelas bau najis, tak ada, ya, maka tempat tu kekal suci dan menyucikan. Dalam hadis banyak sebut Nabi SAW solat tanpa sejadah, Nabi solat atas tanah. Nabi solat atas tu, ya, atas tanah tu, kita kata kebarangkalian kemungkinan ada orang pijak, mungkin bila ada orang pijak tu mungkin bernajis lah, ya, kemungkinan tak boleh jadi bukti. Tapi kalau kita nak semayang nampak bau hancing lah kawasan ni, tak boleh semayang. Pasal apa? Tempat tu confirm bernajis, tak sah kalau kita semayang di atas je. Ataupun kita nak semayang, nampak ke kuning-kuningan, warna air kencing ataupun warna najis, maka tak boleh solat. Kita kena cari tempat yang tak ada kesan-kesan najis. Ya, itu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jelas hadis ini mengajarkan tentang, pertama, kalau terkentut keluar angin batal wuduk. Itu secara pasti. Ada orang tanya, Ustaz, kalau angin keluar macam kami ni perempuan, kadang-kadang ada angin keluar daripada kawasan khubul, daripada kawasan faraj kami. Ya, tapi disebutkan oleh para ulama, kalau angin tu betul-betul keluar daripada dalam ataupun daripada batin faraj wanita, batal, hukumnya sama seperti kentut. Ya, tapi kalau tak pasti hukum asalnya tiada, maka tak batal wuduk. Tapi kalau pasti memang angin tu keluar daripada batinnya, maka batal wuduk, hukumnya sama seperti terkentut. Jadi jarang-jarang sebenarnya kalau angin keluar daripada faraj. Biasa kalau kentut tu normal. Ya. Jadi ulama kata apa sahaja yang keluar daripada dubul dan khubul membatalkan wuduk. Ya, tak kiralah angin ke, keluar najis ke, ataupun dia buang air, keluar duit shilling, keluar batu-bata ke apa, tetap batal, apa saja. Ya, dikiaskan dengan kentut ini juga. Dan kedua, disebutkan bahawa apabila kentut batal wuduk, kalau tengah solat, apabila batal wuduk, solat pun batal. Dia kena wajib batalkan solat. Tengah sembahyang tiba-tiba terkentut, batal wuduk, kena wuduk sekali lagi, barulah dia sembahyang. Ya. Jadi bagaimana Ustaz kalau saya tengah sembahyang tiba-tiba ada najis burung jatuh ke atas tangan saya? Ya, ataupun jatuh kat pakaian saya. So batal tak solat? Solat batal. Sebab apa? Kita tak boleh hindar, kita tak boleh nak buang. So berhentikan solat, maka kita basuh tangan kita, bersihkan pakaian kita, kemudian solat. Tapi kalau tangan kena najis, wajib tak kita berwuduk? Terkena najis tidak membatalkan wuduk dalam mazhab Syafi'i. Sebab apa? Tidak ada nas. Ya, yang membatalkan wuduk 4 itulah yang biasa kita sebut, yang disebutkan dalam kitab pengajian fiqh mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya, tapi kalau kena najis hanya wajib menghilangkan najis sahaja. Ya, dan ketiga, pengajaran daripada hadis ini bahawa setiap perkara yang kita nak sabitkan dengan sesuatu mesti dengan bukti. Nak kata solat tu batal kenapa? Terkentut. Memang betul-betul terkentut. Kalau sekadar muskil ataupun tak pasti, ia tidak membatalkan wuduk ataupun tidak membatalkan ibadah dengan hanya sekadar was-was sahaja. Ya. Baik, kalau ada soalan boleh ajukan soalan dekat saya, insya-Allah dekat bahagian ruangan komen. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hadis yang terakhir sebelum kita berhenti ni lebih kurang dalam 10 minit. Hadis yang ke-19. An Buraidah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla salawati yawm al-fath bi wudu'in wahidin wa masha ala khuffaihi faqala lahu Umar laqad sana'ta al-yawma shay'an lam takun tasna'uhu faqala 'amdan sana'tuhu ya Umar. Rawahu Muslim. Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengerjakan salat pada hari pembukaan kota Mekah dengan satu wuduk dan menyapu atas kedua-dua khufnya.
Lalu Umar berkata, Tuan telah melakukan sesuatu pada hari ini yang belum pernah Tuan lakukan sebelum ini. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku sengaja melakukannya wahai Umar. Daripada hadis ni kita dapat banyak pengajaran yang sangat penting. Yang mana daripada hadis ini tuan-tuan, riwayat daripada Buraidah, itu seorang sahabat namanya Buraidah. Buraidah ni dia bukan perempuan, lelaki ya. Banyak nama-nama sahabat yang bunyi macam perempuan tapi sebenarnya lelaki. Dan banyak kat Malaysia guna untuk perempuan. Salah sebenarnya. Ya. Baik. Buraidah dia mengatakan bahawa dia lihat Nabi SAW salat dalam keadaan satu wuduk. 5 waktu satu wuduk. Nabi tidak memperbaharui wuduk. Dan perbuatan ini menyebabkan Sayyidina Umar rasa pelik. Maka dia bertanya pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, aku lihat Tuan melakukan sesuatu yang mana engkau tidak pernah melakukan sebelum ini. Maksudnya, Nabi kalau dekat Madinah, ataupun Nabi sepanjang hidup Nabi SAW, Nabi ni kebanyakan waktu bila nak solat, Nabi suka memperbaharui wuduk. Iaitu solat-solat fardu. Setiap kali solat fardu, Nabi akan memperbaharui wuduk walaupun wuduk Nabi tak batal. Macam saya sebut kan, tuan-tuan, solat zuhur. Solat zuhur, asar tak terbatal wuduk. Ya, walaupun wuduk tak batal, tetap juga berwuduk. Lepas tu masuk maghrib pun sama juga. Masuk isyak kan, isyak dengan maghrib, gap yang pendek, lagilah kita boleh tahan daripada batal wuduk. Jadi, walaupun antara gap maghrib dengan isyak itu tak panjang, tapi bila nak solat isyak tetap kita memperbaharui wuduk, dan ini kesukaan Nabi. Dan ini kebiasaan Nabi SAW. Jadi hadis ni, kalau kita sebut, Sayyidina Umar biasa melihat Nabi, Nabi suka memperbaharui wuduk. Maka jelas ulama' mengatakan pengajaran daripada hadis ini disunatkan kita apabila hendak solat fardu memperbaharui wuduk walaupun wuduk kita tidak batal. Nampak tu, itu sunnah. Sebab kata orang, buat apa nak memperbaharui wuduk? Wuduk aku tak batal. Betul. Tapi sunnah memperbaharui wuduk. Sebab apa? Disebutkan pada hadis yang lalu. Kita tengok hadis ni ya. Disebutkan bahawa Nabi SAW sebut hadis yang ke-12, man tawadda'a ala tuhrin kutiba lahu asyru hasanatin. Dapat pahala lebih. Sesiapa yang berwuduk dalam keadaan bersuci walaupun tak batal wuduknya masih ada, tapi tetap juga dia berwuduk nak pergi salat, maka ditulis untuknya 10 kebaikan, iaitu 10 pahala. Dapat pahala lagi. Maksudnya memperbaharui wuduk, hadis ke-12 menceritakan tentang sunnahnya ataupun disunatkan kita memperbaharui wuduk walaupun wuduk kita tidak batal ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada soalan nanti insya-Allah daripada Puan Habibah Hashim. Jadi insya-Allah kita akan jawab selepas ini ya. Kita akan jawab selepas kita habiskan hadis yang ke-19 ini. Baik. Jadi Sayyidina Umar dia pelik, kenapa hari ini pada hari pembukaan Kota Mekah Nabi solat dengan satu wuduk, kenapa Nabi tidak memperbaharui wuduk? Maka dia tanyalah, kenapa Rasulullah sebelum ni kau suka memperbaharui wuduk, tapi tiba-tiba hari ni pula tak baharui wuduk. Kau tuan solat 5 waktu satu wuduk saja. Maka Rasulullah SAW diingat Nabi lupa ke, diingat Nabi tak teringat ke, ataupun Nabi sibuk sangat ke. Mungkin dia kata macam tu lah. Maka Nabi kata, tak, aku bukan terlupa, aku sengaja melakukannya wahai Umar. Memang sengaja Nabi buat. Maksudnya apa tuan-tuan? Ulama' dia membahaskan kenapa Nabi lakukan ini, kenapa Nabi sengaja mengambil solat 5 waktu dengan satu wuduk, iaitu sebab Nabi nak menunjukkan tentang keharusan dibolehkan tanpa memperbaharui wuduk. Ada orang dia tak tidur 3 hari, tak terkentut 3 hari, tak terkencing 3 hari, tak sentuh isteri 3 hari, tak pegang kemaluan 3 hari, tak batal wuduk, boleh tak solat? Boleh. Tapi susah lah kan. Ya. Ada orang kata dia tak pernah batal wuduk selama 40 tahun. Mustahil tu. Ya, macam mukjizat macam Nabi pula ya. Ni kadang-kadang ni mengarut pun ada juga ya. Kalau nak cerita karamah tu wallahu alam, kita pun tak pasti betul atau tidak, tapi kadang-kadang kita tak menafikan karamah wali, tapi kadang-kadang ada golongan orang yang keterlaluan menceritakan, meriwayatkan dan mengada-ngadakan cerita yang tak berapa tepatlah. Ya. Baik. Dalam hadis ni ceritakan tentang Nabi nak ceritakanlah bahawa memperbaharui wuduk ni bukan wajib, hukumnya sunat sahaja.
Pasal apa? Kalau wajib, kenapa Nabi pernah tinggalkan? Nampak tu. Kalau Nabi tak pernah buat macam tu, mungkin ada di kalangan para sahabat dan mungkin ada di kalangan para ulama kata memperbaharui wuduk setiap kali nak solat hukumnya wajib. Pasal apa? Nabi tak pernah tinggalkan. Sebab apa? Setiap perbuatan Nabi ni adalah syariat. Ya, jadi Nabi tak nak membiarkan sahabat menganggap perbuatan ini adalah wajib. Kadang-kadang Nabi tinggalkan. Kadang-kadang Nabi buat menunjukkan benda tu tak semestinya kena konsisten, kena buat. Kadang-kadang Nabi tinggalkan bahawa, oh benda ni tak wajib, benda ni sunat. Sebab apa? Kadang-kadang Nabi tinggalkan. Nampak tu? Macam salat sunat lah. Kadang-kadang Nabi tinggalkan. Kalau Nabi buat hari-hari tak pernah tinggalkan, mungkin ada ulama kata hukumnya wajib. Nampak? Jadi, Nabi sengaja buat sebegini ini supaya nak tunjukkan para sahabat bahawa boleh nak solat banyak-banyak waktu dengan satu wuduk. Sebab saya katakan tadi, 3 hari tak tidur, 3 hari tak kencing, 3 hari tak perang kemaluan, 3 hari tak sentuh isteri dan sebagainya. 3 hari itulah tak tidur, 3 hari itulah dia boleh solat dengan satu wuduk. Dengan syarat tak batal lah. Kalau batal, wajib berwuduk. Ya? Jadi, hadis ni menceritakan bahawa tentang keharusan. Boleh. Kata orang, ustaz, boleh ke maghrib saya tahan sampai isyak dengan satu wuduk? Boleh. Nak tahan sampai subuh pun boleh. Tak ada masalah. Dalilnya ini. Nabi pernah buat. Tapi disunatkan, iaitu berwuduk setiap kali nak solat fardu. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada masa lebih kurang 3 minit. Kita baca soalan daripada Puan Habibah Hashim. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah batal wuduk ketika berwidit terlelap seminit 2? Terima kasih. Baik, solat yang mana, kalau kita kata solat yang membatalkan wuduk, pertama, solat yang tak tetap punggung dia. Tidur baring, tidur mengiring. Tapi solat yang tetap punggung, macam saya duduk ni, tetap mumakin maq'adahu, maksudnya punggung tu memang rapat betul dekat lantai. Contoh duduk bersila. Duduk bersila, kalau tertidur 5 jam ke tak batal wuduk. Tapi duduk bersila lah. Buntut tidak terangkat, ya, dan tidak menyandar dengan sandaran yang kuat. Ya, itu tak batal. Walaupun tengah zikir, duduk bersila zikir. Ya. Tapi kalau dia menelentang, dia berbaring ke ataupun dia menyandar tak kuat. Sebab apa? Bila dia dah menyandar, punggung itu dah tak kuat lagi dah. Ya. Tapi kalau kita duduk bersila, kalau nak terkentut, angin tu takkan keluar. Sebab apa? Memang betul-betul rapat dan menghalang angin tu possibility untuk keluar. Tidak. Tapi kalau kita dah bersandar macam tu, dia punya tampungan tu tidak tertumpu pada punggung. Dia dekat belakang ni pula. Maka possibility angin tu untuk keluar besar. Ya. Ataupun dia berbaring. Ya. Tapi kalau biasa berzikir ni, duduk bersila kan. Duduk bersila. Kalau terlelap, jangan kata seminit 2. 5 jam pun tak batal. Ya, sebab apa? Dalam mazhab Syafi'i, duduk, tidur yang tetap punggungnya tidak membatalkan wuduk. Nampak tu? Ya. Baik, tapi katakanlah dia berbaring, berzikir, pegang tasbih digital ke apa bang, tiba-tiba terlelap. Batal tak wuduk? Tengok keadaan. Tidur yang membatalkan wuduk, tidur yang lena. Macam mana nak tahu lena tak lena? Iaitu kalau kita tidur, kita tak dengar orang keliling bercakap. Ataupun tengah tidur, kita pasang TV. Ya. Tapi kalau kita terlelap, masih lagi dengar bunyi TV tu, ataupun dengar orang berborak, walaupun tak faham, kata Imam Baijurid, tidak membatalkan. Tapi kalau kita tidur nyenyak, sampai tak dengar bunyi orang keliling, maka batal wuduknya. Ya. Tapi kadang kita tidur kan, tertidur sekejap. Itu tak batal. Sebab apa? Tidur ayam, ataupun tidur yang very light. Kalau kita tidur pun, kalau orang berborak kan, kita masih boleh dengar orang bercakap. Nampak tak? Tapi kalau tidur nyenyak, sampai keluar air diobasi, itu bom sebelah jatuh pun tak dengar, maka itu membatalkan wuduk. Ya. Baik, soalan yang kedua, ada 2 soalan ditanya. Ya. Assalamualaikum Ustaz, boleh tak kita tahan buang air kecil sebab nak salat lagi tanpa baharukan wuduk? Baik, boleh tak kita tahan buang air kecil? Ni dah maghrib ni, dah solat maghrib, nak terkencing pula, tahan. Tahan pasal apa? Nak solat isyak. Ya. Hukumnya, kalau dia solat juga dalam keadaan tahan air kencing ataupun tahan kentut, hukum solatnya sah tak? Sah. Tapi hukumnya makruh. Hilang fadilat solat. Banyak pahala hilang. Pasal apa? Dalam hadis Nabi SAW sebut, kata, la salata bihadratit ta'am wa la yudafi'uhu al-akhbathan. Nabi kata, tidak ada solat yang sempurna bagi mereka yang solat ketika makan hadir.
Bila isteri dah bentangkan lauk, dah hidangkan lauk, dia nak solat. Solat itu tak sempurna. Nabi kata makruh solat macam tu. Pasal apa? Solat teringat-ingat makanan dekat rumah tu. Allah sedapnya masak lemak ni, puak lapar. Jadi solat je tertumpu pada makanan, tak tertumpu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Makruh. Ya, begitu juga orang yang tahan kentut dan kencing. Wala yudafi'uhul akhbathan. Nabi kata tidak sempurna solat orang yang menahan kencing dan berak. Nampak tu? Dia solat, Allah Akbar, tak terkentut, dia tahan. Tak khusyuk pasal apa? Dia tak khusyuk pada solat, tak khusyuk pada Allah, tak tumpu pada Allah, tak serahkan diri pada Allah. Dia serahkan diri pada kentut dia. Ya, tahan kencing. Kadang menggeletik ke macam tu. Pasal apa? Tahan. Jadi, bila dia tahan kencing, bila dia tahan kentut, menyebabkan solatnya tidak khusyuk, maka solatnya tidak sempurna. Tapi janganlah buat. Maksudnya, walaupun sah, tapi pahala banyak dipotong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan benda ini sangat tak disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi, orang yang tahan kencing sebab nak tahan wuduk, nak solat yang akan datang, solatnya tak sah tapi makruh hukumnya. Maksudnya pahalanya dikurangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita solat, kita ibadat nak pahala besar, bukan nak pahala yang sedikit. Maka kalau boleh benda makruh ini ditinggalkan. Tapi kalau tahan kentut, terkentut, batallah, kena wuduk sekali lagi baru solat, ataupun dah terkencing, kena wuduk barulah bersolat, ya. Baik, ada soalan lain? Setakat ni tak ada soalan yang diajukan lagi. Ada lain tak, saya cek dulu. Atas ya. Okey, start ni tak ada soalan, 2 soalan saja yang ada satu lagi soalan. Apa hukum solat ketika terasa nak buang air kecil? Kita cepatkan solat seperti tunaikan rukun saja. Terima kasih. Baik, ya, afdalnya kalau tengah solat tiba-tiba rasa nak terkencing, ya, boleh dibatalkan solat. Lebih afdal dibatalkan solat. Tak ada masalah. Sama ada solat sunat ataupun solat fardu. Ya. Tengah solat berjemaah, tiba-tiba rasa tak terkentut, dia boleh batalkan solat. Pada asasnya, solat fardu tak boleh batal. Tengah sembahyang Allahu Akbar, solat zuhur, tiba-tiba nak batal, nantilah lepas setengah jam. Solat fardu tidak boleh dibatalkan secara tanpa uzur. Tapi ulama kata kalau tengah solat tiba-tiba rasa nak terkentut, nak rasa terkencing, ya, tapi masih boleh tahan lagi, adakah dia hanya buat rukun saja? Tak payah batalkan solat. Kalau diteruskan makruh, hukumnya iaitu macam mana? Walaupun dia boleh tahan, tapi tahannya itu menyebabkan dia tak khusyuk pada solat. Baca pun laju-laju, dan bila dia baca pun tidak menghayati makna-maknanya, mana datangnya khusyuk, maka lebih baik dia batalkan. Dalam hal ini, walaupun solat fardu, ulama mengatakan tidak haram kalau seseorang yang nak terkentut ataupun nak terkencing ataupun nak buang air besar, walaupun boleh tahan sekalipun, disunatkan. Lebih afdal baginya dia membatalkan solat. Pasal apa? Kalau dia tak batalkan, dia solat juga dalam keadaan menahan kencing, menahan kentut, maka solatnya akan terganggu. Maka solat terganggu, tidak khusyuk, maka solatnya tidak sempurna, ya. Ada ulama mengatakan bahawa solat yang tidak khusyuk, Allah tidak terima solatnya. Sah. Maksudnya untuk tanggungjawab lepas dosa aja. Tapi dari segi sudut Allah terima tak solat bagi orang yang tak khusyuk? Sebahagian ulama mengatakan orang yang solatnya tak khusyuk tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam keadaan macam ni, walaupun kita teruskan solat, maka sangat bahaya. Takut-takut, saya kata pasti, bukan saya kata pasti, ya, takut-takut solat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita sempat berbincang sebanyak 3 soalan, dan kita sudah bincangkan lebih kurang dalam berapa hadis. Kita bincangkan sebanyak 3 buah hadis Nabi SAW. InsyaAllah, kalau bulan depan tak ada PKPB, kita akan sambung kuliah dekat masjid lah. Kalau ada PKPB, kita akan teruskan seperti biasa secara online, insyaAllah. Jadi setakat itu sajalah yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya kongsikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada kesilapan. Ya, terima kasih banyak-banyak. Hari ini saya antara viewer yang paling ramai jugalah. Alhamdulillah. Ya, dan terima kasih banyak-banyak kerana sudi hadir, kerana sudi bersama saya hampir sejam ataupun lebih sejam untuk mendengar celoteh saya tidak seberapa ini. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih pada pihak Masjid Ridwan Ulu Kelang
kerana sudi menganjurkan kuliah online ini walaupun kita dalam keadaan PKPB. Hanya Allah saja yang dapat membalas jasa anda kalian. Wallahu a'lam. Setakat itu saja. Mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan. Yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dani illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.